Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai. Ya, ini musim audio shadow ban, ya, khususnya kepada orang-orang pembangkang. Dan juga sertai Telegram saya, iaitu Regi Jesse Rita Udin. Baik, semenjak saya membuat live semalam susulan keputusan mahkamah yang tidak memihak kepada Syed Saddiq, saya dihujani, saya ditanyalah macam-macam soalan, tetapi salah satu soalan yang kerap timbul, adakah Syed Saddiq status dia bersalah atau tidak? Mengapa soalan ini boleh muncul, saya akan jelaskan. Saya sudah merujuk kepada 1-2 peguam dan saya masih akan merujuk kepada 1-2 peguam lagi lepas live ini, dan mungkin akan seterusnya membuat satu live setelah membuat rujukan lain. Tetapi biar saya jelaskan pemahaman saya setakat ini. Jadi apabila mahkamah memutuskan kes Syed Saddiq, keputusannya ialah Syed Saddiq bersalah ke atas keempat-empat pertuduhan. Keempat-empat pertuduhan jenayah. Tak payahlah saya nak masuk jenayah apa, tetapi bersalah buat keempat-empat pertuduhan jenayah. So, disebabkan bersalah, maka Mahkamah Tinggi telah jatuhkan hukum. Dan hukumannya 3. Pertama, 7 tahun penjara. Kedua, denda 10 juta ringgit. Dan yang ketiga, 2 kali sebatan. Okey. Bagaimanapun, mahkamah telah menangguhkan bukan hanya hukuman, sementara menunggu rayuan, ya. Jadi jika rayuan di peringkat mahkamah, Syed Saddiq akan merayu di peringkat mahkamah rayuan, tunggu rayuan tu habis. Jika ianya dipanjangkan lagi ke mahkamah persekutuan, maka tunggulah perayuan itu habis sehingga selesai dilupuskan di semua peringkat, iaitu mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Baru jika Syed Saddiq kekal bersalah, hukuman itu berkuat kuasa. Jika di mana-mana peringkat dia tidak bersalah, hukuman itu tidak lagi relevan. Tetapi ianya ditangguhkan. Maknanya sekarang ni Syed Saddiq adalah orang bebas, dia boleh bergerak sana sini. Itu pemahaman saya. Tetapi mahkamah turut telah menangguhkan sabitan. Okey. Nah, menangguhkan sabitan maknanya secara efektifnya, secara berkesannya, Syed Saddiq pada ketika ini bukan seorang yang telah disabit bersalah. Nah, ini mengelirukan sedikit. Syed Saddiq memang telah disabit bersalah oleh Mahkamah Tinggi, tetapi dengan menangguhkannya buat masa ini, selagi belum habis proses rayuan, maka Syed Saddiq bukannya orang bersalah. Status dia bukannya orang bersalah. Dia tidak bersalah. Ya. So, dia tidak bersalah, maknanya mahkamah dalam kes dia, mengapa mahkamah bersetuju tangguh sabitan, saya itu yang kena tanya mahkamah lah. Tetapi secara efektifnya Syed Saddiq belum lagi bersalah. So, bila mahkamah menangguh sabitan itu, maknanya walaupun Mahkamah Tinggi, keputusan Mahkamah Tinggi ialah Syed Saddiq bersalah, tapi dia tangguh supaya memberi ruang untuk merayu. Jika rayuan itu gagal, maka keputusan Mahkamah Tinggi akan menjadi menjadi sah lah, ya. Ataupun sehingga habis semua proses rayuan. Jika Syed Saddiq gagal, maka keputusan Mahkamah Tinggi itu akan menjadi sah. So, bila dia menangguh, maka sekarang status Syed Saddiq dia bukan orang bersalah. Ini membawa kepada satu lagi persoalan yang diajukan kepada saya. Wajarkah Syed Saddiq dia lepaskan jawatan dalam parti? Nah, itu saya tak nak komen. Sebenarnya itu hak Syed Saddiq, itu masalah parti dia, itu pendirian dia. Tetapi komen saya ialah begini. Okey, apabila anda tidak bersalah atau belum didapati bersalah,
Jadi dari satu sudut anda tidak perlu letak jawatan, tapi dari satu sudut lagi, oleh kerana anda mungkin menjadi pesalah, dan lebih-lebih lagi mahkamah sudah memutuskan anda bersalah, tetapi dia sekadar menangguh untuk memberi ruang kepada rayuan, jadi anda mungkin akan bergelar pesalah. Kemungkinan itu sahaja sudah cukup untuk membantutkan perjuangan dalam parti, menghantui parti, mungkin ianya akan menghindar orang daripada menyokong parti dan sebagainya. So dari sudut itu wajar letak jawatan. Okey, so ada dua perspektif di sini. So bergantung kepada anda pilih perspektif mana. Adakah anda pilih perspektif sekadar melihat kepada dia, status dia yang terkini, bersalah tak bersalah, tak bersalah tak payah letak jawatan, atau anda melihat kepada hakikat bahawa anda sebenarnya berdepan tuduhan jenayah dan anda mungkin menjadi bersalah. Okay, so there are two perspektif. Adakah wajib dia letak jawatan daripada parti? No. So because dari kalau kerusi Dewan Rakyat, ianya bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa jika seseorang itu ada syarat-syarat lah, dia dihukum sekian-sekian banyak atau penjara banyak ni dan sebagainya, kalau syarat-syarat itu dipenuhi, maka dia perlu kosongkan kerusi. Oleh kerana ada penangguhan terhadap hukuman itu, maka dia tidak perlu, Syed Saddiq tidak perlu kosongkan kerusi. Tapi perlu atau tidak dia kosongkan kerusi bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan. Tetapi hal parti pula tak bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan, ianya sebab dalam hal-hal ini Perlembagaan Persekutuan tak sebut, ianya buta parti. Jadi kita perlu bersandar kepada Perlembagaan Parti dan ROS. Jadi ada tak ROS ada larangan-larangan bagi seseorang untuk menjadi presiden parti sekiranya dia dijatuh hukum atau belum dijatuh hukum atau sedang menghadapi kes mahkamah? Perlu rujuk pada ROS dan perlu rujuk pada Perlembagaan Parti. Adakah parti merangka perlembagaan dia sebegitu rupa untuk menyatakan bahawa jika sekian-sekian berlaku, orang tu kena letak jawatan dan sebagainya? Itu pada parti masing-masing. So diharap itu dapat menjelaskan kedudukan saya berhubung perkara ini. Now, saya hanya ada satu komen terhadap Syed Saddiq. Sedih apa yang berlaku terhadap dia, cukup sedih. Berani tak tindakan Syed Saddiq meletak jawatan? Berani. Dan dia patut dicontohi. Tetapi saya nak sarankan, beritahu Syed Saddiq dan semua ahli parlimen begini. Jika anda mengambil pendirian, anda tidak ingin, anda hendak, like Syed Saddiq said, he want to put a new standard. A new standard yang patut diterima pakai oleh semua ahli politik, di mana seorang yang menerajui parti itu perlu lebih putih dari putih. Dan kita perlu bawa politik baru di mana kita mendahului parti daripada diri kita. Kita hanya dan bla 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 lah, anda boleh dengar ucapan dia. Maka anda bukan hanya harus lepaskan jawatan. Ini sukar bagi saya nyatakan lah. Nanti ada orang mungkin akan kata, oh mengapa kau kata begitu Regi kepada, no, saya perlu berlaku adil dalam ulasan saya. Okay, so this is not about Syed Saddiq or Anwar atau pembangkang atau kerajaan. Ini berdasarkan prinsip. So jika benar ianya atas dasar prinsip bahawasanya apabila seseorang itu telah tertuduh dan didapati bersalah, Syed Saddiq punya standard, dia kata kalau sudah didapati bersalah. Sebab dulu bila dia berdepan kes mahkamah, dia tidak meletakkan jawatan. Bagi saya ada dua perspektif. Bila anda berdepan kes mahkamah, perlu tak anda letak jawatan atau tidak? Ada orang kata ya, ada orang kata tidak, sebab anda mungkin jadi pesalah. Atau hanya letak jawatan jika anda sudah didapati bersalah, itu pun perlu atau tidak? So ada dua perspektif di situ.
So untuk Syed Saddiq, kalau berdepan dengan tuduhan jenayah, dia tak perlu, dia tak letak jawatan dulu, betul atau tidak? Dia tak letak jawatan. Tetapi bila mahkamah dapati dia bersalah, dia letak jawatan. Sebenarnya itu tidak konsisten, kerana status dia masa kini, dia bukan bersalah. So kalau dulu sebelum mahkamah putuskan dia bersalah, dia tidak letak jawatan kerana tak perlu. So sekarang walaupun mahkamah putuskan dia bersalah, tapi sabitan itu ditangguhkan, jadi status dia bukan bersalah. Jadi sebenarnya tak perlu. Dan kalau ia pun, dia berdegil untuk letak jawatan dari parti, atas prinsip sama yang dia beritahu, dia patut letak jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat. Kerana sama juga, ahli Dewan Rakyat perlu, pada hemat saya, lebih putih dari putih. Jangan kata hanya presiden parti perlu lebih putih dari putih. Presiden parti mewakili parti dan penyokong parti. Ahli Dewan Rakyat mewakili rakyat. So I think there is inconsistency. Kalau nak pegang prinsip-prinsip yang berat ni, then you have to have consistency. So bila Syed Saddiq berhujah dan dia letakkan satu tahap moral yang cukup tinggi untuk diri dia, dia perlu konsisten. Ya. Kalau letak jawatan sini, saya rasa lebih penting letak jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat. Walaupun sebenarnya saya memihak kepada Syed Saddiq dalam isu saya kesian apa yang berlaku terhadap diri dia, tetapi saya perlu berterus terang. Okey, so berdasarkan perhujahan dia, dia perlu letak jawatan sebab dia letak status yang tinggi. Saya rasa dia lebih bertanggungjawab kepada rakyat berbanding dengan penyokong parti. So he has to vacate the Dewan Rakyat seat based on his principles. Dan based on his principles, I am curious why he let go his post as Muda President, because his conviction has been stayed. So his status is he's not guilty at the moment. So sama juga status dia sekarang dengan status dia sebelum ini. He's not guilty, tetapi berdepan kes mahkamah. So saya harap Syed Saddiq mendengar benda ni dan membuat keputusan yang rasional. Jika anda berdasarkan penghujahan anda, awak sepatutnya lepaskan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat. Tetapi kalau anda tidak lepaskan jawatan sebagai presiden muda, orang tidak akan menjawab sebab status anda bukan bersalah. Jadi anda berada dalam situasi sama sekarang seperti yang anda berada sebelum ini, iaitu hanya berdepan kes mahkamah tapi belum bersalah. So anda tidak perlu lepaskan jawatan sebagai presiden. So you think about your decisions very carefully and the message you are sending out to the people. Okay, so itu ulasan saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.